Innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah yang mempertemukan kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita masih lagi dibekalkan segala nikmat yang begitu banyak kepada kita. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah kita berkenaan dengan sirah junjungan besar baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pelajaran sirah yang seterusnya, kita lihat sikit kepentingan belajar ilmu sirah ni tuan-tuan. Ilmu sirah ni dia tak kurang pentingnya, tak kurang faedahnya daripada ilmu yang lain. Ilmu yang membincangkan tentang satu orang yang begitu mulia, satu orang yang begitu disanjungi, yang ingin kita berada di bawah naungannya, yang ingin kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kata pepatah kita dulu, tak kenal maka tak cinta. Sebab cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia luar biasa, tak macam cinta biasa. Cinta yang perlu dipupuk, perlu dicari, perlu digali, didalami, ditelaah supaya dapat datang rasa cinta tu. Salah satu cara nak bagi datang rasa cinta dengan menelusuri perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada lahir, sebelum lahir, masa kelahiran, masa dilantik, ke masa perjuangan, sampailah pada wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah bila kita ikut satu-satu step by step, sayang tu dia akan datang, cinta tu dia akan datang. Ini pentingnya belajar ilmu sirah. Dan malam ni insyaAllah kita bawa tuan-tuan perjalanan jauh ke belakang. Bukan perjalanan masa Rasulullah lahir. Sebelum tu lagi lebih kurang 1000 tahun sebelum tu. Ribuan tahun jugalah kita kata. Iaitu nak lahir, masa nak lahirnya insan mulia ni, insan yang ditunggu-tunggu oleh Nasrani, Majusi, Yahudi, semua orang tunggu. Masing-masing mengaku yang Nabi akhir zaman ni adalah daripada bangsa dia, daripada puak dia, keturunan dia. Ni rahsia hanya Allah yang tahu apa keturunan Nabi akhir zaman itu, yang mereka mendamba-dambakan setiap hari, setiap malam. Jadi tuan-tuan, dia bermula daripada kita tahu keturunan susur galur. Malam ni kita tengok berkenaan dengan nasab baginda Nabi SAW. Nasab bersambung paling dekat kita kata Nabi Ismail alaihi salam daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam tuan-tuan duduknya di Iraq, Babylon. Berdakwah, pendekkan cerita, berdakwah sampailah begitu kelas dengan Namrud segala bagai. Kemudian Nabi Ibrahim bergerak hijrah pergi ke Palestin. Ini Nabi yang pertama melakukan hijrah kalau menurut dalam kitab hadis 40. Kemudian hijrah pergi ke Palestin, berdakwah pula di Palestin. Berhijrah tu bersama anak saudara dia Nabi Lut alaihi salam dan isterinya Siti Sarah. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Pergilah tiga orang pergi ke Palestin. Waktu ni Siti Sarah tak ada anak, teringin nak anak. Umur Nabi Ibrahim dah kata, ada yang kata umur 90, ada yang kata 112. Siti Sarah umur dah 80 lebih. Sampai Siti Sarah kata macam mustahil aku nak dapat anak. Benda kalau Allah Ta'ala nak bagi ni tuan-tuan, tak kira umur 100, umur 100 pun dapat anak, tak kira. Tapi jaranglah kita tengok di Kuala ni. Tempat lain barangkali ada. Kemudian bila begitu, duduk di Palestin, berdakwah di Palestin, hijrah pula pergi ke Egypt, Mesir. Sampai di Mesir ni berlakulah pertembungan dengan Raja Mesir ketika itu yang zalim, pantang tengok wanita cantik, pantang tengok. Jadi dia tengok Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim ni cantik, dia nak try. Bila dia nak try tak boleh, jatuh tersungkur. Dia kata fed up, dia kata ini manusia ke apa, dia kata ni. Ini manusia ke apa, nak try tak boleh. Dia bukan manusia benar.
Bila macam tu, dia lepaskan Siti Sarah, dia bagi pula pada Nabi Ibrahim ni satu hadiah. Hadiah berupa manusia. Ini Siti Hajar, diberi Siti Hajar. Saya nak bagi tuan-tuan nampak tak Siti Hajar ni daripada orang Egypt, orang Mesir. Bermakna bangsa Arab. Bangsa Arab. Jadi datang tadi bertiga. Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Siti Sarah. Balik berempat. Tambah dengan Siti Hajar. Lalu Siti Sarah tak ada anak, kemudian bincang, setuju. Izinkan Nabi, bukan izinkan, maknanya syorkan Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Bila kahwin, dapatlah anak Nabi Ismail alaihi salam. Semua orang tahu. Boleh dapat anak ni, dia normal, tak ada masalah. Bukan normal baru, normal lah. Ibu tiri dengan anak ni manja gitu gini, biasa kita pun. Tapi perasaan ni tuan-tuan, hari ke hari dia rasa macam sedikit cemburu. Manusia. Bila sampai satu tahap, Nabi Ibrahim, Allah perintahkan pergi letak anak ni di satu tempat yang waktu tu Nabi Ibrahim pun tak tahu nak hantar pergi ke Mekah, tuan-tuan. Daripada Palestin no. Inilah satu orang kelebihan Nabi Ibrahim kan. Tak pernah nak membantah, tak pernah nak protes. Suruhlah buat apa pun. Ini Khalilullah ni. Sebab tu kedudukan Nabi Ibrahim ni ketika malam Mi'raj, Rasulullah nampak dia tinggi, dia duduk di langit yang ketujuh. Kat Baitul Ma'mur. Ini. Tak pernah bangkang. Suruh hantar ni anak kecil masih baru lahir lagi. Hantar pergi satu tempat yang tak dikhabar pun tempat tu mana. Jauh perjalanan. Di situ Mekah duduk. Mekah tak ada siapa tuan-tuan waktu tu. Seorang pun tak ada. Burung pun tak ada. Orang Arab dulu, demo sentiasa berlega aja sekeluruh Arab tu. Jadi dia akan tengok di mana tempat ada burung. Apa hal kaitan burung dengan cerita ni? Ada ceritanya. Maknanya kalau ada burung, di situ adalah sumber airnya. Burung kan turun minum air. Tapi situ burung seekor pun tak nampak. Maknanya air tak ada di situ. Air tak ada. Maka bila dah jauh perjalanan sampai di situ, nah Ibrahim, di sinilah tempat kamu patut letak anak dan isterimu. Letak tuan-tuan, tak ada. Dia tak ada protes. Kemudian bukan disuruh duduk sekali, tak suruh stay sekali, tidak. Bangun, suruh balik, tak suruh noleh ke belakang balik pun. Terus balik tuan-tuan, terus balik sebab ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada bangkang. Tak ada nak kata ya Allah udahlah aku dah lama tak ada anak, tiba-tiba kau bagi anak suruh tinggal pula. Dah. Ni asal kita nak tengok sampai kepada insan yang paling mulia, pada Rasulullah ni. Jadi pendek cakap, Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin. Nabi waktu balik, waktu tinggal tadi daripada Mesir balik ke Palestin berempat tadi, Nabi Lut dia tak balik terus. Dia nampak satu tempat Sodom ni, kaum Sodom ni. Maka Nabi Ibrahim Nabi Lut singgah di situ, minta izin bapa saudara, duduk di situ, berdakwah di situ. Sebab tu ketika mana malaikat datang nak goncangkan penduduk di Sodom tu, kaum Lut tu, Nabi Lut kata apa? Dia bukan ada saudara di situ. Maknanya Nabi Lut bukan asal orang situ. Tak ada orang nak defend, nak backup dia. Dia zaman tu tuan-tuan, kalau kita duduk di satu tempat, kampung, daerah, ada bapa saudara akan backup kita. Tapi Nabi Lut tak ada siapa, dia kata kita di sini. Okey, tinggalkan situ, kita tak tengok di situ. Bila Nabi Ibrahim tinggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar, berdua je duduk di situ. Asal Mekah tak ada orang, berdua duduk di situ. Kaabah pun tak ada lagi. Tapi asas binaan Kaabah, tempat untuk dibina Kaabah memang dah ada di situ, di Mekah tu. Yang sekarang ni kita duduk pergi tu. Diceritakan di tempat untuk dibuat Kaabah tu tinggi sikit. Waktu tu pun orang dah duduk pergi munajat dah di situ. Orang Arab pergi minta mohon Allah kabulkan, balik dia memang tak duduk situ, tak buat kemah berkampung situ, tak ada. Tak ada orang nak duduk, air tak ada. Apa cerita nak mandi masak apa, air tak ada. Jadi di situlah duduknya, ditinggalkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar.
membesar. Pendekkan cerita, maka keluar telaga Zamzam. Yang kita tahu telaga Zamzam. Bila keluar telaga Zamzam tu tuan-tuan, aman, seronoklah Nabi Ismail dan Siti Hajar. Kan saya dah kata tadi, orang Arab ni demo sentiasa musim seluruh Arab tu cari tempat ada air. Datang satu puak, ramailah sebut puak dia. Kabilah satu puak, suku Jurhum namanya. Suku Jurhum ni dia mendatang, ada kata daripada Yaman. Datang tengok di situ ada air, cantik katanya, alhamdulillah. Bertahu cari air nak buat penempatan. Kat tempat lain tu gali-gali habis, kejap aja. Kadang-kadang belum gali sudah habis. Jadi bila sampai, minta izin kepada tuan yang mempunyai perigi Zamzam itu, Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail. Maka Siti Hajar izinkan, Nabi Ismail pun izinkan. Sebab seronok hidup berdua, tiba-tiba ada orang datang nak menumpang jadi kampung, tentulah happy, seronok. Jadi ramai, sudah jadi perkampungan suku Jurhum, bangsa Arab. Kemudian makin membesar Nabi Ismail alaihi salam. Sampai Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim datang balik untuk berapa kali. Ketika mana nak sembelih pun semua dah okey, Allah perintahkan suruh sembelih pun Nabi Ibrahim sembelih. Tak pernah nak mengaku, tak pernah nak cari alasan supaya tidak. Sampai digantikan dengan kibas, tak berjaya sembelih. Ini pun Allahu Akbar, nak buat lagi. Maknanya sami'na wa ata'na, sungguhlah. Sebab tu kedudukan yang tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Kita nak cerita orang yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada susur galur keturunan insan yang mulia juga. Nabi Ismail kuatnya, tabahnya, sabarnya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya kuat, tabah, sabar. Daripada nak dilempar masuk dalam api dulu lagi dah. Ketika mana nak dilempar oleh Namrud tu, tahan, tak ada masalah. Ada yang mengatakan dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin, akhir kalam Nabi Ibrahim ketika mana nak dilempar masuk dalam api itu, qala, dia berkata, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebab tu Nabi suruh kita ni iksiru, perbanyakkan sebut la haula wa la quwwata illa billah. Ini satu kalam tawakal yang paling tinggi tuan-tuan. Ni. Lepas daripada tu kita tinggalkan yang itu, Nabi Ibrahim Ismail makin membesar. Udah nak sembelih apa semua pun dah settle bab-bab sembelihan korban semua tu. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail bina Kaabah. Ini baru permulaan bina Kaabah. Berdua je bina tuan-tuan, berdua. Nabi Ismail ambil air, ambil batu, kemudian Nabi Ibrahim susun batu apa semua. Sampailah makin meninggi. Hampir selesai, tapi tak selesai macam sekarang lah. Itu. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa. Bila tengok orang dah ada, Nabi Ibrahim Ismail dah ada, dah berkeluarga, kata Nabi Ibrahim, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Habis selesai bina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah seorang nabi, seorang rasul daripada keturunan mereka ini juga. Maknanya keturunan mereka yang duduk di bumi Mekah ketika itu. Bangsa mana? Bangsa Arab itulah. Berapa lama tuan-tuan Allah Ta'ala makbulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam ni? Lama. Ratusan tahun baru lahirnya Nabi Muhammad. Berkat doa. Orang kata apa? Memanglah Allah Ta'ala nak lahirkan, tapi permintaan Nabi Ibrahim tu lama, ratusan tahun. Kita doa hari ni, esok tak dapat, udah frah dah. Bila nak dapat? Udah 4-5 kali doa, tak dapat, putus asa, habis. Balik. Ini. Bila Nabi Ibrahim berdoa, kemudian selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam pun wafat. Nabi Ismail kahwin dengan suku yang duduk di Mekah ketika itu, yang datang duduk berkampung sekali tadi, suku Jurhum. Wanita daripada suku Jurhum, bangsa Arab. Ini bangsa Arab. Dan tuan-tuan, Mekah dia sudah maju.
Asalnya dulu apa pun tak ada, kering kontang. Mekah dah maju, orang dah mula datang menziarah Kaabah, datang itu segala-gala macam orang datang, dah ramai. Sebab satu sumber air yang tak pernah kering, Zam-Zam. Bila begitu makin ramai, dia kena adalah bentuk pentadbiran. Dah jadi negara nak takbir siapa, maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lah tu, daripada keturunan Nabi Ismail, anak-anak Nabi Ismail ada tak silap 12 orang, nama tak ingat, ada Mashma', ada Duma, macam-macam nama. Mereka inilah yang takbir Mekah, hasil daripada keturunan Jurhum yang Nabi Ismail berkahwin tadi ni, bangsa Jurhum. Ada satu puak lagi tuan-tuan, kabilah yang datang kemudian, nama dia puak Khuza'ah, suku Khuza'ah. Mereka ni pun duk musim dekat tanah Arab tu lama, cari tempat penempatan. Tiba-tiba dia menampak di Mekah ni ada air, ada puak duk di situ. Tapi puak ni dia datang cara kasar, dia memang tak ada minta berperang. Dia memang perang, kebetulan dia memang menang. Puak yang datang kedua ni menang, puak Khuza'ah ni. Bila menang, suku yang Nabi Ismail sudah wafat, yang keluarga Nabi Ismail alaihi salam yang memerintah bumi Mekah itu, ternafilah pemerintahan mereka, habis semua dia buangnya. Dia mau jaga Kaabah, dia mau jaga air Zam-Zam, habis semua puak yang rampas kuasa tadi yang jaga. Boleh nampak tuan-tuan, jauh ni. Ini belum lahir Rasulullah lagi ni. Tuan-tuan jangan pening, akan ada banyak nama-nama yang akan saya sebut nanti, watak-watak, tak pening sampai atas. Tapi kalau sampai Abdul Manah pun pening lagi, sampai Abdullah pun pening, saya baliklah. Sampai Abdullah pun tak kenal siapa, tapi tak ada orang yang tak kenal, cuba kenal belaka kan. Ini. Jadi bila turun-turun ini, selama hampir ratusan tahun, 400 ke 5 tahun orang buat kajian, yang menguasai bumi Mekah bukan lagi keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yang sepatutnya Nabi Ismail punya keturunan yang jaga, iaitu suku Jurhum tadi. Habis semua. Bukan takat tak boleh nak jaga Kaabah, tak boleh nak jaga Zam-Zam, jadi dia menghalau keluar. Telaga Zam-Zam tadi dia mau timbus. Sebelum keluar tu segala pedang, mangkuk, periuk, tanah apa semua dia lempar, dihumban masuk dalam telaga Zam-Zam. Terkambus telaga Zam-Zam. Zam-Zam tak hilang tapi terkambus, air tak mau keluar. Jadi puak-puak Khuza'ah ni lah yang duk merintah. Sampaikan bukan takat tak bagi Jurhum tadi memerintah, segala hak dinafikan. Kahwin pun tak dibenarkan daripada Jurhum untuk kahwin dengan Khuza'ah. Kaum tak boleh, kami dah menang, kami merintah. Tahap macam tu selama hampir 500 tahun tuan-tuan. Maka masa berlalu sampailah kepada datuk Rasulullah yang ke-10, tak silap nama dia Fihir. Orang Arab ni saya bagi tahu, demo biasanya ada 2 nama. Satu nama sebenar, satu nama timbangan, nama gelaran. Banyak nama-nama yang kita dah sebut tu, nama sebenarnya lain. Hashim, nama dia Amru. Abdul Muttalib, nama dia Syaibah, nama lain. Tapi terkenal dengan nama gelaran. Ini. Jadi tuan-tuan, datuk Nabi yang ke-10 ni tak silap nama dia Fihir. Dan Fihir ini nama gelaran dia adalah Quraisy. Inilah yang dibangsakan kepada Quraisy. Orang Arab, kalau satu keturunan ni, satu orang tu hebat, bergaya, ada nama, ada harta berketurunan, orang jadi sebutan, maka keturunan itu akan disandarkan kepada dia. Maka itulah Quraisy, orang hebat. Hebat macam mana sekalipun Quraisy, dia tak boleh nak ambil lagi kota Mekah itu. Kuatnya cengkaman suku Jurhum, suku Khuza'ah ini. Jadi benda ni berlarutan sampailah kepada datuk Rasulullah yang kelima. Datuk Rasulullah yang kelima namanya Qusay bin Kilab. Maka datuk Rasulullah yang kelima inilah yang melakukan perubahan.
yang boleh ambil balik, merintah balik bumi Mekah tu. Ceritanya bagaimana tuan-tuan? Ceritanya bila Qusay ni tak pernah berlaku orang Jurhum kahwin dengan orang Khuza'ah. Tiba-tiba Qusay ni dia ada satu kedudukan, dia special, rupa pun ada, orang pun segak, harta pun ada, kedudukan pun ada. Lalu dia pergi minang anak raja ketika tu. Raja Mekah nama dia Hulail. Hulail bukan Julai, Hulail. Dan Hulail ni pula dia ada anak perempuan cantik. Maka Hashim ni Qusay ni pergi minang. Satu benda yang tak pernah berlaku, Raja Hulail terima peminangan Qusay ni. Orang habis kecoh. Orang Mekah habis semua, bangsa Arab kecoh. Apa hal boleh terima pula ni anak raja pula tu, bukan orang biasa. Maka kahwin macam biasa, kahwin. Bila dah kahwin ada anak, kemudian duduklah sebagai suami yang baik, menantu yang baik, abang ipar yang baik, Qusay atuk Nabi ni. Bila meninggal dunia saja Raja Hulail, tuan-tuan sedia faham, satu raja kalau meninggal orang mangkat, siapa yang jadi raja? Anak raja ke menantu raja? Anak lah kan, mana pernah menantu jadi raja? Tak pernah dia buat dia orang, tapi Qusay buat. Bila raja ni meninggal, orang tengah nak lantik raja baru, Qusay tabalkan diri dia jadi raja, dan dia ada orang-orang dia sendiri. Lagi kecoh dunia Arab ketika itu. Apa hal tiba-tiba menantu jadi raja? Anak-anak raja habis semua nak marah. Keturunan-keturunan pok-pok aja habis semua nak marah. Ni menantu jadi raja, apa cerita? Baru Qusay dia buka cerita balik. Panggil semua orang lama-lama, orang tua-tua, hakim segala bagai duduk. Dia cerita, ini bumi Mekah ini keturunan kami yang punya. Daripada Nabi Ismail alaihi salam, puak Jurhum. Orang lama pun mengangguk, ya. Rupanya waktu tu baru boleh ambil bumi Mekah, tuan-tuan. Itu. Ini. Jadi Qusay lah yang jaga bumi Mekah ketika itu. Jaga Qusay dia ada anak 2-3 orang. Okey. Sampailah kepada tuan-tuan, sampailah kepada Hashim. Hashim ni yang disandarkan kepada Bani Hashim, anak Abdul Manaf. Abdul Manaf anak kepada Qusay, Qusay anak kepada Kilab, ya, yang kita ingat. Sampailah kepada Fihir, sampailah kepada Adnaniyah. Kalau dalam Bani Hashim, Al-Usrah Al-Hashimiyah, keluarga Bani Hashim. Maknanya kalau kita tengok dari sudut keturunan ni, tuan-tuan akan jumpa Abu Sufyan Al-Harith, Abu Sufyan Al-Harb kan, Muawiyah apa semua, bukan orang lain, atuk yang sama juga, atuk yang sama. Sebab tu Abu Sufyan ni dia tak boleh menafikan kebaikan Rasulullah ketika mana ditanya oleh Hercules. Dia nak nafi macam mana? Ini keturunan aku. Kalau aku nipu, macam aku nipu keturunan aku pembelot walaupun aku tak suka. Ini. Jadi kita tinggalkan dulu Abu Sufyan, kita nak tengok insan yang mulia ni. Sampailah kepada lahirnya insan yang mulia ni. Jadi bila macam tu tuan-tuan, Abdul Manaf ni dia ada 3 orang anak. Yang pertama Muttalib, kemudian Amru yang diberi nama Hashim. Nama sebenar Amru dan gelaran dia Hashim. Orang lebih kenal Hashim lagi. Yang ketiga Naufal, yang keempat Abdul Syam. Daripada Muttalib menurunkan Bani Muttalib. Daripada Bani Muttalib ni kalau tuan-tuan nak tahu, sampailah keturunan terbawah ni kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu dia Imam Asy-Syafi'i, hebat. Bukan jalan-jalan orang, tuan-tuan. Ini Muttalib. Bila saya sebut Muttalib, ini bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib belum ada lagi. Ini atuk. Ini atuk. Anak Abdul Manaf ni ada Muttalib, ada Hashim, ada Abdul Dar, dan ada Abdul Syam, ada Naufal. 4 orang anak Abdul Manaf ni.
Dan kita nak tengok daripada empat ini, kita tengok kepada Hashim, Al-Usrah Al-Hashimiyah, iaitu keluarga Bani Hashim yang menurunkan insan yang paling mulia ni. Hashim ni pula, dia orang hebat. Dalam empat orang anak Abdul Manaf ni, Hashim ni lah yang diberi satu jawatan yang besar, iaitu untuk jaga siapa-siapa datang ke Mekah ni, maka dia dan pakman dia lah yang akan serve makanan, akan jamu. Orang datang haji ke apa ke, Hashim lah yang akan jadi ketua. Dia sendiri koyak-koyakkan roti tuan-tuan, bagi ke orang makan, cicah dengan bubur, sedap. Sarid dia panggil. Sarid. Jadi bila macam tu, dalam empat orang anak Abdul Manaf ni, Hashim yang paling berketerampilan. Maka Hashim biasa orang Arab ni satu tahun tu 2 kali mereka akan pergi berniaga di Syam. Niaga di Syam ke berniaga di mana ke? Rihlatas syita'i was-saif. Termasuk jugalah Hashim sampai masa dia nak pergi berniaga. Atau nak berniaga macam mana, wahai Hashim, kamu nak pergi berniaga sedangkan kamu ni penguasa kota Mekah ketika itu, yang menjaga seluruh urusan Mekah, termasuk urusan tetamu yang datang, urusan menjaga Kaabah, urusan menjaga Zamzam. Maka Hashim serahkan jawatan itu sementara kepada adiknya yang bernama Muttalib. Bila begitu, Hashim pun pergi. Muttalib lah yang menguruskan kota Mekah, bukan Abdul Muttalib lah. Abdul Muttalib belum lahir ke waktu ni, punya jauh. Hashim dia nak pergi ke Syam jauh. Bila pergi ke Syam, tentu nak rehat dulu tuan-tuan. Kita bolehlah pergi ke mana, naik kereta ke Johor tak berehat. Ini naik unta weh. Oh, tumpah. Dia pun rehat juga. Rehat. Check in dulu di Madinah. Waktu tu orang panggil Yasrib, orang tak panggil Madinah. Duduk di Madinah. Bila duduk di Madinah, berkenan dengan orang Madinah, kahwin dengan orang Madinah. Nama dia Salma binti Amru. Pak mertua nama Amru juga. Bila kahwin, dapatlah anak. Hashim dia tetap juga teruskan perjalanan dia pergi berniaga. Sampai di Palestin, Hashim meninggal dunia. Muttalib tak tahu, Muttalib duduk di Mekah. Tunggu, bukan macam zaman sekarang tuan-tuan, dapat meninggal je terus dapat tahu WhatsApp dah sampai dah. Kadang-kadang belum meninggal WhatsApp sudah sampai kata meninggal dah. Oh, sekarang laju. Dah cepat-cepat berebut. Oh, aku nak kena viral dulu ni, aku nak kena khabar dulu ni. Orang tahu, aku tahu dulu. Kawan tu duduk cungap, ngap ada lagi. Mamat udah meninggal padahal kawan hidup lagi. Oh, relax tuan-tuan, pastikan meninggal dulu. Bila pasti baru sebar. Jadi Muttalib tunggu abang Hashim tak balik-balik. Dapat tahu setelah sekian lama, rupanya abangnya sudah meninggal di Palestin. Hashim dah meninggal. Muttalib sedih tuan-tuan, dia sedih. Yang pertama, Hashim tu abang dia, abang kandung dia. Dalam 4 abang dia ni, Hashim abang kandung dia, Naufal mak lain. Jadi tuan-tuan, dia sedih lah. Yang pertama abang kandung, yang kedua dia sedih jawatan yang dia duduk pangku tu, yang dia di Mekah, jawatan besar tu, dia pemangku saja. Dia kata dia hanya memangku, bukan dia punya. Jadi dia sedih, mana waris ni, mana adakah waris ni. Kan tadi kita dah kata Hashim dia kahwin dulu dengan orang Madinah, Amru. Rupanya dapat satu orang anak lelaki, nama dia Syaibatul Hamdi nama dia. Syaibah ni budak baik. Syaibah ni makna uban. Jadi bila lahir je, budak ni ada 2-3 orang uban di kepala tu. Senamaknya bubuh nama Syaibah, bubuh nama uban, senang. Kita kalau umur 70 ada uban, itu biasa. Itu biasa. Ini biasa. Ini baru lahir. Syaibatul Hamdi. Syaibah yang dipuji. Apa hal dipuji? Syaibah ni dia bagus punya budak, bagus punya orang.
Perangainya bagus, dengan orang tua dia bagus. Waktu tu umurnya baru dalam 6 tahun, 7 tahun gitu. Bagus perangainya. Sebab tu orang panggil Syaibatul Hamdi, anak kepada Hashim yang benarnya nama Amru. Umur lingkungan macam. Kemudian Mutalib yang duduk di Mekah tadi, dia dapat tahu. Dia dapat maklumat yang rupa-rupanya abangnya Hashim ada seorang anak lelaki di Madinah. Dia punya happy, dia punya seronok tuan-tuan lain macam. Dia ambil unta dia, dia terus pecut. Pergi nak pecut tarik mana, unta tak bukan laju. 1, 2 tak lepas, 80. Mana? Dia kata, no, nak pergi. Panggil, aku dah ada anak saudara rupanya. Ni pewaris kota Mekah ni. Sampainya di Madinah, dia pun pergi jumpa Salma. Kabarlah dia cerita dia ni bapa ni adik kepada Hashim. Dengar ceritanya Hashim ada anak di sini. Saya nak bawa balik ke Mekah untuk ni. Mula-mula dia memang tak bagi. Kemudian Mutalib cerita yang Hashim dulu ni bukan calang-calang orang, dia tu penguasa kota Mekah. Oh, baru dia mahu tahu rupanya Hashim bukan calang-calang orang. Maka dia kata, aku memangku saja. Ini waris yang sepatutnya. Dia tunjuk kepada Syaibah. Lalu dia mengizinkan, dia ambil Syaibah letak kat belakang. Dia bawa unta. Syaibah kecil lagi, tak ada lesen, tak boleh bawa unta macam tu. Kecil lagi, budak lagi. Balik Bila balik sampai ke Mekah tuan-tuan, dia biasa di kota Mekah, kota Madinah, mana-mana pun dia ada pintu kota. Maka di situlah tempat orang duduknya. Orang duduk, orang berkawal, berjaga segala bagai. Di situlah tempatnya. Jadi dia nampak Mutalib ni balik bawa satu orang budak di belakang. Budak tu namanya Syaibah. Lalu dia kata apa? Hazal Abdul Muttalib. Dia kata Muttalib bawa Abdul Muttalib. Maksud Abdul Muttalib tu hamba Muttalib. Dia mengingat Muttalib beli pergi mana-mana, singgah di pekan, dapat satu orang hamba, beli satu orang hamba, orang panggil budak dia panggil ghulam, budak. Oh, ini Hazal Abdul Muttalib, ini hamba Muttalib. Dia kata Abdul Muttalib kata, lah, bukan, ini bukan hamba aku, ini anak saudara aku, Syaibah namanya. Oh, kata dia, Syaibah, tapi tetap panggil Muttalib juga, Abdul Muttalib juga. Sampai hari ni nama benarnya Syaibah. Sebab tu kita kata orang Arab ni dia banyak nama gelaran dia tu. Sama dengan orang kita, nama lain, panggil lain. Bakar panggil Bun. Namanya Bakar. Yusuf panggil Josh, panggil John. Jauh benar lagi nya. John nama nak sedap. John Travolta, nama Yusuf. Itu. Bakar Bun. Apa lagi? Banyak lagi. Okey, kemudian baru orang tahu rupa-rupanya inilah sepatutnya yang memerintah kota Mekah. Maka Syaibah tak dikenali, lebih dikali dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia makin membesar, makin membesar. Kemudian meninggal dunialah Muttalib. Bapa saudara meninggal dunia, maka Abdul Muttalib lah yang menguasai kota Mekah ketika itu. Dia yang menjumpai semula, bukan menjumpai semula, Telaga Zamzam tu dah kembali normal macam biasa. Biasa tuan-tuan, orang kalau dah ada jawatan, udah diberi kepercayaan, memang ramai yang tak suka. Masih ramai-ramai mengaku yang puak kami yang lebih berhak untuk jaga Mekah ni. Puak kami, keturunan kabilah kami yang sepatutnya menjaga Zamzam dan Kaabah ini. Dia memang tak puas hati. Zaman ni sikit-sikit kira dukun aja. Dukun untuk pawang perempuan bukan lelaki, mantap. Dia memang pergi jumpa pawang apa semua. Perempuan dukun ni dia buat dari tua dia kata memang dapatnya yang menjaga Zamzam dan Kaabah di Mekah ini adalah Muttalib, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seronok sampai dia bernazar. Dia kata, kalau aku yang dapat jaga Zamzam, aku yang menang, aku akan sembelih salah seorang daripada anak-anak aku. Anak dia tak silap lebih kurang 10, aku tak ingat. Yang saya ingat Abdullah, Hamzah, Haris,
Pak Long tu sama juga tu, Abu Lahab tu. Dia juga tu. Itu. Dan ada lagi Hamzah, Abbas kan. Salah seorangnya ayah Rasulullah lah, Abdullah. Dan yang dalam ramai-ramai anak Abdul Muttalib ni, yang paling berjuruh, yang paling dia sayang, yang paling orang suka, Abdullah. Baik perangainya. Sebab tu kita kata orang yang mulia daripada bapa yang mulia, keturunan yang mulia. Dalam ramai itu Abdullah paling baik. Yang paling tak boleh pakai Abu Lahab. Ni tak boleh buat bincang macam orang. Ini. Asyik nak bincang aja, asyik orang kata apa, nak tentang aja. Abu Talib seorang lagi. Abu Talib ni yang selalu duk hentam Abu Lahab ni. Bila Abu Lahab pelekeh Nabi, Abu Talib yang bangun. Kul masyita wa'mur masyita. Buat nak kata nak buat apa Rasulullah, mampu buat. Jangan peduli kat dia ni. Tak boleh pakainya dia ni. Jadi bila macam tu, dalam ramai-ramai ni, bila cabut undi, rupa-rupanya anak yang nak kena sembelih tadi ni kena pada Abdullah, bapa Rasulullah. Jadi bawalah depan Kaabah nak sembelih. Orang protes, wahai raja, wahai Abdul Muttalib, kenapa ni? Kenapa nak dibunuh anak ni yang paling baik ni? Anak ini yang paling baik kan? Undi kena dekat Abdullah pula tu, tak kena Abdullah. Janganlah disembelih dia. Dia kata, Abu Abdul Muttalib kata, udah nazar ini nak buat macam mana? Ada caranya, kata dia mah. Apa caranya? Jumpa balik dukun tu, dukun perempuan tu. Pakat ramai-ramai pergi jumpa. Ini cerita sejarah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok saya macam saya reka pula cerita ni. Dah, ni cerita betul. Cerita betul kan? Kita kaji. Jadi bila sampai pergi jumpa balik dukun perempuan tadi, ceritalah, wahai dukun apa semua ni, nak kena sembelih juga ke ni? Dukun kata tak ada masalah, benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Lah ni tukar, dia kata. Undi di antara Abdullah ni dengan 10 ekor unta. Tengok nama siapa keluar. Kalau nama unta, sembelih unta. Keluar nama Abdullah, nak buat macam mana, sembelih juga. Undi. Cabut undi, keluar nama Abdullah juga tuan-tuan. Dia kata tambah lagi 10 ekor. Tambah lagi 10 ekor. Keluar nama Abdullah juga. Tambah lagi 10. Sampai 10 kali jadi berapa? 1000. 100 ya. Jadi 100 ekor unta, baru keluar nama Abdullah, baru keluar nama unta. Sembelih unta. Apa ada hal tuan-tuan? Abdul Muttalib kaya. Start daripada hari itulah kira bicara tebusan segala bagai 100 ekor unta. Kaya lah. Orang nak dapat seekor unta pun payah, tapi dia 100 ekor unta dia boleh sembelih. Bergelimpangan unta dia sembelih, seronok. Jadi tak jadilah sembelih Abdullah. Sebab tu Rasulullah pernah kata, ana bnu zabihain, aku ni anak daripada 2 orang yang nak disembelih. Yang pertama Abdullah, yang kedua atuknya Ismail. Itu dia kan tuan-tuan. Aturan Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu. Jadi bila tak jadi disembelih itu, happy, seronoklah. Bila seronok sampai masa kahwin. Kahwin dengan Aminah. Aminah pun bukan daripada orang lain juga. Itu. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah kalau ada sesuatu berlaku, orang Madinah backup. Sebab atuk dulu Abdul Muttalib asal orang Madinah, maknya orang Madinah, ayahnya orang Mekah. Maknanya keluarga di sana ada. Maknanya Rasulullah balik ke Madinah tu bukan orang lain, saudara mara juga. Ini perjalanan sebelum lahir. Bila kahwin, kemudian meninggal dunia Abdullah, tinggal Siti Aminah mengandungkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah lahir. Tapi ada cerita tuan-tuan, ada cerita sebelum lahir ni yang ada kaitan Rasulullah lahir 2 tahun gajah ni. 50 hari sebelum lahir, tentera bergajah Abrahah datang nak serang Kaabah. Dia punya geram, dia tak puas hati dengan Kaabah ni sampai dia nak runtuhkan Kaabah. Bila runtuhkan Kaabah, tak jadi kerja. Waktu ni lah 50 hari lepas daripada tu, lahirlah insan yang mulia tu. Sebab itulah dikatakan Rasulullah lahir tahun apa? 12 Rabiul Awal fi sanati fil, tahun gajah. Itu ceritanya.
Untuk cerita selanjutnya kita sambung insya-Allah bulan hadapan berkenaan dengan gajah. Tak boleh lebih kata dia mah SOP. Kita akur, kita ikut. Moga Allah Taala kurniakan segala yang kebaikan buat kita tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.